Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita malam ini memberi tumpuan dengan laporan-laporan komprehensif daripada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Pertamanya mengenai usaha Kerajaan Sarawak untuk menangani isu kewarganegaraan di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, terdapat dua kaedah untuk mendapatkan kerakyatan Malaysia. There are two methods to obtain Malaysian citizenship, either through registration or naturalization in accordance with the conditions set out in the Federal Constitution. Beliau berkata demikian semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Menjawab soalan daripada adun meradung Datuk Ding Kuang Hing mengenai penubuhan jawatankuasa khas status kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan Peringkat Negeri Sarawak, jelas Datuk Seri Fatimah ia adalah bagi memudahkan pertimbangan permohonan kewarganegaraan yang diterima. Dalam perkembangan sama, beliau menambah kementeriannya bersetuju mengenai keperluan untuk membuat keputusan segera berhubung permohonan kanak-kanak tanpa kerakyatan dari Sarawak. Bagaimanapun ujarnya, keputusan mengenai perkara berkenaan terletak pada Kementerian Dalam Negeri memandangkan kewarganegaraan dilindungi di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. It is federal matter under Article 74, read together with item number 5 of Federal List of 9 Schedule of Federal Constitution. The citizenship of stateless child is not a matter discussed under the present devolution of power exercise. This is because the issue of citizenship, even with reference to the Intergovernmental Committee or IGC report, MA 63, as well as the Federal Constitution, has always been agreed to be a federal matter. Laporan seterusnya, pelaksanaan estet perindustrian Sematan telah mencapai status kemajuan sebanyak 89% dan dijadual siap pada tahun ini. Manakala Anjung Usahawan Sematan dan Anjung Usahawan Teluk Melano masing-masing mengalami kelewatan status pelaksanaan sebanyak 21% dan 28%. Ia dijelaskan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak, Datuk Malcolm Musim Lamo, semasa menjawab pertanyaan Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Selain daripada masalah pengurusan kontraktor sendiri, punca kelewatan termasuk perubahan skop kerja, kekurangan bekalan bahan binaan, faktor cuaca dan juga pergerakan kawalan perintah kawalan pergerakan semasa pandemik C-19. Bagi memastikan projek-projek tersebut siap mengikut jadual, Kementerian sentiasa membuat pemantauan rapi dengan mengadakan mesyuarat pemantauan mingguan bersama kontraktor dan juruperunding dan lawatan ke tapak projek. Tambahnya, untuk membantu usahawan Sarawak termasuk di Tanjung Datu, Sematan, Teluk Melano, kementerian tersebut juga menyediakan bantuan kewangan seperti skim pinjaman industri dan sederhana SPIX, graduan ke arah keusahawanan gerak, usahawan teknikal dan vocational USTEF dan skim kredit mikro Sarawak SKMS. Selanjutnya, seramai 1,479 pekerja asing tanpa izin parti di bawah sektor peladangan telah berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, ini merupakan antara langkah kerajaan untuk menangani pekerja tanpa permit yang bekerja di ladang-ladang sawit di negeri ini. Program rekalibrasi tenaga meregularisasikan pendatang asing tanpa izin ataupun parti sedia ada sebagai pekerja asing yang sah untuk digajikan oleh majikan yang layak tertaluk kepada syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Di bawah program ini,
seramai 1,479 parti telah didaftarkan di bawah sektor pelandangan dan ini merupakan sektor utama yang terlibat dalam program rekalibrasi tenaga kerja. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Adun Balingian Abdul Yaakob RB dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak ke-19 pada Rabu. Datuk Gerawat menambah kerajaan juga mengambil langkah melaksanakan program rekalibrasi pulang apabila dengan menghantar balik seramai 635 parti ke negara asal mereka. Beliau memberitahu kerajaan juga telah menjalankan pengoperasian operasi benteng dan semenjak dilaksanakan pada 22 Mei 2020 di Sarawak, seramai 95 parti telah ditahan dan 415 parti diusir. Masih lagi dengan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19, rang undang-undang RUU Kandun Tanah Pindaan 2022 yang bertujuan memberi takrifan baharu bagi istilah tanah turut memperuntukkan takrifan terhadap penyimpanan karbon dan spektrum. Adun Bukit Asik Chieng Jin Ek berkata perkara ini amat penting kepada Kerajaan Sarawak untuk mengawal selia dengan pelaksanaan peraturan bagi menjaga kedaulatan sekaligus memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Sarawak is blessed. We are perceived as the earthquake-free zone and inactive volcanoes. Sarawak deemed as suitable for the carbon storage in depleted oil and gas reservoirs and other spaces deep under the surface of the earth. And with the passing of these amendment bills, Tuan Speaker, Sarawak can contribute to the fighting of the climate change. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Chieng Jin turut menambah Sarawak juga dapat mengawal selia spektrum dengan kelulusan RUU pindaan berkenaan. Jelasnya semua syarikat telco yang menggunakan spektrum Sarawak perlu mendapatkan kelulusan daripada Kerajaan Sarawak termasuk membayar lesen kepada Sarawak. Sementara itu, pemeliharaan alam sekitar adalah satu kewajipan bagi menjamin persekitaran yang sesuai dan selamat didiami untuk generasi akan datang. Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon berkata, dengan rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2022, pentadbiran dan penggunaan tanah akan menjadi lebih mampan dan menyeluruh. Jelasnya, kelestarian alam sekitar juga akan terjamin selaras dengan hasrat kerajaan menangani fenomena perubahan iklim dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Akhirnya, ini akan memberi manfaat kepada Sarawak dan rakyat seluruhnya dengan pewujudan new revenue stream bagi menjana pendapatan untuk negeri Sarawak melalui hak di atas spektrum dan carbon storage di atas tanah Sarawak, selain membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak Sarawak. Semangat. Tambah Kennedy, pindaan ini turut membuktikan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS ikhlas dalam menjaga hak Sarawak dengan mengembalikan semua hak Sarawak yang terhakis di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Dalam hal itu, rang Undang-Undang RUU Kandun Tanah Pindaan 2022 akan membantu meningkatkan lagi janaan pendapatan bagi negeri ini. Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming memberitahu kemasukan definisi baharu bagi terma penyimpanan karbon serta spektrum di bawah perkara 2(B) akan memberikan lebih kuasa kepada kerajaan negeri untuk meneroka sumber pendapatan baharu bagi dua perkara tersebut. Jelasnya, sebagai contoh aktiviti penyimpanan gas karbon dioksida ke dalam kawasan takungan sumber minyak dan gas yang telah habis adalah cara yang berkesan bagi mengelakkan kesan negatif kepada alam sekitar. Sarawak being a oil and gas producing region for over a century has many depleted oil and gas reservoirs which can be used for carbon storage. With the passing of this bill, our GPS government can impose charges for the injection of CO2 gases into our onshore or offshore depleted oil and gas reservoirs.
Menyentuh berkenaan penggunaan spektrum pula, Johnny berkata ia biasanya terkawal dan turut dikenakan bayaran. Tambahnya, menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, pada tahun 2016, bayaran akan dikenakan kepada syarikat telekomunikasi berdasarkan gelombang frekuensi spektrum yang diperuntukkan kepada mereka. Berikut pula, Kerajaan Sarawak berusaha untuk mengawal ruang udara di negeri ini melalui rang undang-undang RUU bagi mendapatkan lesen spektrum sekaligus menandakan masa depan yang cerah untuk rakyat. Menurut Adun Balingian Abdul Yaakob RB, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mempunyai hak untuk mengeluarkan lesen spektrum dan pindaan ini akan memberi hak undang-undang untuk Sarawak di bawah kanun tanah berkenaan. Based on the information obtained from MCMC, in 2016, one telco is paying RM 598.55 million to obtain a spectrum license. With this amendment, we can control and regulate over our space and usage of land for the carbon storage. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Jelasnya, beliau percaya pembentangan RUU ini akan membuka satu peluang untuk memberi nilai tambahan kepada kanun tanah sedia ada. I'm indeed thankful with the Sarawak government for having the foresight to propose for the amendment of the land code, and we march ahead to be more involved in the digital economy that has been promoted by Yang Amat Berhormat Premier of Sarawak since 2017. Manakala itu, Sarawak akan menjadi negeri pertama di Malaysia yang mempunyai asas perundangan untuk memastikan syarikat yang beroperasi seperti industri minyak dan gas memenuhi sasaran pengurangan pelepasan karbon yang ditetapkan dalam United Nations Climate Change UNFCCC. Adun Darul Safi Ahmad berkata, Sarawak mempunyai keupayaan simpanan karbon terbesar dan perlu digunakan untuk tujuan menjana ekonomi Sarawak. Tidak terlambat dengan cadangan pindahan ini, Sarawak bakal menjadi the first state in Malaysia yang mempunyai asas perundangan bagi memastikan pemain industri termasuk industri minyak dan gas yang beroperasi di Sarawak patuh dan memenuhi keperluan antarabangsa ataupun international requirement dalam mengurangkan pembebasan ataupun pelepasan karbon seperti yang tertaluk dalam NUFCCC tersebut. Menurutnya, Kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam menjana ekonomi baharu bagi pembentukan Sarawak di masa depan. Menjadi akan hakikat bahawa kerajaan sentiasa komited dalam menjana ekonomi baru bagi kemajuan Sarawak, semestinya cadangan pindahan ini akan membuka ruang dan peluang. Dalam pertama, akan menarik pelabur asing. Yang kedua, peluang pekerjaan baru dalam industri carbon capture, utilization dan storage ataupun CCUS ini. Yang ketiga adalah menjana pendapatan yang signifikan melalui pelesenan dan pengkomersialan karbon. Beliau menambah usaha ini adalah selaras dengan konsep circular carbon economy yang bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon di samping meningkatkan penggunaan pelepasan karbon untuk tujuan lain yang menghasilkan ekonomi. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.